Menguraikan Bhagavad Gita seperti biasa. So sebelum kita memulakan Bhagavad Gita, so saya akan membaca mantra sebelum membaca Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timharandasya Jananjanan Salakaya Chakshuran Militamena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitamena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. Jai Krishna Karuna Vandeham Sri Gurun Sri Uta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunattam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Sri Vishakanitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisa Gopikanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namao Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimadi Bhaktivedanta Swamini Dinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Pashaktare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So terima kasih kepada semua yang menghadiri Zoom kelas Bhagavad Gita Introduction hari ini. Dan juga saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang Bhagavad Gita dan introduction tentang Bhagavad Gita, siapa yang memberikan Bhagavad Gita kepada semua manusia yang hidup di alam material ini. So sebelum saya memulakan, pada minggu lalu Yang Berhormat Sundara Gopal Prabhu telah menjelaskan beberapa informasi yang penting yang ada dalam Bhagavad Gita dan apa kepentingan membaca Bhagavad Gita dan buku Bhagavad Gita ini kepada semua manusia yang hidup dalam alam material ini, dan bagaimanakah Bhagavad Gita ini akan menyelamatkan seseorang itu daripada kesusahan, berbahaya dalam apa jua masalah. So yang Berhormat Sundara Gopal Prabhu telah menjelaskan 5 kepentingan dalam Bhagavad Gita. Yang pertama, Ishwara, Tuhan yang Maha Tinggi. Yang kedua, jiwa, boleh mengatakan roh yang hidup di dunia ini. Prakriti, alam. Kala, waktu kekal. Dan juga karma, aktiviti. So 5 perkara ini yang menjalankan kehidupan seseorang di alam material ini. So hari ini saya akan memperkenalkan Bhagavad Gita, macam mana Bhagavad Gita telah datang kepada semua yang berhidup di dunia ini. So Bhagavad Gita Bhagavad Gita juga dikenali sebagai Gita Upanishad. Ini adalah esensi pengetahuan yang salah satu yang paling penting Upanishad dalam sastra Veda. Tentu saja ada banyak komentar dalam bahasa Inggeris tentang Bhagavad Gita dan
dan Bhagavad Gita dan orang mungkin mempertanyakan kebutuhan untuk yang lain. Edisi ini dapat dijelaskan dengan cara berikut. Baru-baru ini, seorang wanita Amerika meminta untuk merekomendasikan terjemahan bahasa Inggeris Bhagavad Gita. Tentu saja di Amerika ada begitu banyak edisi Bhagavad Gita yang tersedia dalam bahasa Inggeris, tetapi sejauh yang telah melihat tidak hanya di Amerika tetapi juga di India, tidak satu pun dari mereka dapat diperkatakan perbibaan kerana di hampir setiap dari mereka komentator telah menyatakan pendapatnya sendiri tanpa menyentuhkan semangat Bhagavad Gita apa adanya. So saya akan menjelaskan kat sini kenapa kita perlu mendengar Bhagavad Gita daripada seseorang yang daripada komentar yang So saya akan menguraikan daripada kat sini. Srimad Bhagavatam bab 3 ayat 28. Ete chamsa kala pumsha Krishna stu Bhagavan swayam indrari vyakulam lokam mirdayanti yuge yuge. All the above mentioned incarnation are either planetary or portion of planetary portion of the Lord, but Lord Krishna is the original personality of God. All of them appear on planet whenever there is disciplines created by the artists and incarnates to protect the thesis. So kat sini saya akan mengulang dalam bahasa Melayu. Semua inkarnasi yang disebut di atas adalah bahagian paripurna atau bahagian dari bahagian paripurna Tuhan. Tetapi Tuhan Sri Krishna adalah kepribadian ketuhanan yang asli. Semuanya muncul di planet-planet setiap kali ada gangguan yang dicipta oleh artis. Tuhan menjemukan untuk melindungi para teori. So, roh Bhagavad Gita disebutkan dalam Bhagavad Gita itu sendiri. So, di sini Krishna menyatakan untuk membelajar Bhagavad Gita atau mendapat menjelas Bhagavad Gita dengan lebih teliti, kita perlu mempunyai semangat untuk belajar Bhagavad Gita dan juga daripada siapa kita memerlukan belajar Bhagavad Gita ini. Sebab buku Bhagavad Gita ini bukan saja kita boleh membaca dengan siapa-siapa atau walaupun kita belajar sendiri, kita tidak mungkin akan memahami apa yang diterangkan di dalam buku Bhagavad Gita ini sebenar. So di sini ada satu contoh. Sama seperti ini, jika kita ingin minum ubat tertentu, maka kita harus mengikuti arahan yang tertulis di label. Kita tidak biasa minum ubat sesuai dengan keinginan kita sendiri atau arahan seorang teman. Kita harus diambil sesuai dengan arahan pada label atau arahan yang diberi oleh doktor. Apa yang dilafazkan di sini adalah ubat itu kita tidak boleh meminum sesuka hati kita ataupun meminta kawan untuk menjelaskan ubat apakah ini. Adakah saya boleh minum ubat ini dengan seseorang yang tidak mempunyai kualiti. Kualiti maksudnya kita tidak boleh sesuka minta pada sesiapa yang tidak mempunyai knowledge, pengetahuan tentang ubat itu ataupun pada yang berkualiti. So di sini juga di sini juga dijelaskan demikian pula Bhagavad Gita harus diambil atau diterima kerana diarahkan oleh pembicara itu sendiri. Pembicara Bhagavad Gita adalah Tuhan Sri Krishna. Dia disebutkan di setiap halaman Bhagavad Gita sebagai kepribadian tertinggi ketuhanan Bhagawan.
tentu saja kata Bhagawan kadang-kadang merujuk pada orang yang kuat atau setengah dewa yang kuat, dan tentu saja di sini Bhagawan menunjuk Tuhan Sri Krishna sebagai kepribadian yang hebat. Tetapi pada saat yang sama, kita hendak tahu bahawa Tuhan Sri Krishna adalah kepribadian tertinggi ketuhanan. Sebagaimana dikonfirmasi oleh semua acarya Tuhan rohani yang hebat seperti Sangkaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbakaswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu dan otoritis Vedic lainnya di India. Di sini Bhagavad Gita, Krishna telah menjelaskan dan juga melafazkan Bhagavad Gita kepada Arjuna, dan juga Bhagavad Gita ini diotorasikan oleh semua acarya Tuhan rohani yang hebat seperti Sangkaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbakaswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu. So apabila semua acarya-acarya ini telah mengotorasikan Bhagavad Gita ini, so Bhagavad Gita ini memangnya amat penting pada semua kehidupan manusia yang hidup di dunia alam material ini. So setelah semua acarya-acarya ini telah mengotoriskan dan juga memberitahu tentang Bhagavad Gita ini, so manusia di dunia ini pun kita perlu mengikutinya dengan sempurna dan mendengarnya dengan teliti tanpa membuat apa-apa dosa. Tuhan sendiri juga menetapkan dirinya sebagai kepribadian tertinggi ketuhanan dalam Bhagavad Gita, dan dia diterima seperti itu dalam Brahma Samhita dan semua Puranas, terutama Srimad Bhagavatam yang dikenal sebagai Bhagavata Purana, Krishnastu Bhagavan Swayam. So Krishnastu Bhagavan Swayam inilah yang tadi saya membacakan. Apa yang Krishna menyatakan di sini, dia adalah seorang Tuhan Sri Krishna adalah Tuhan yang paripurna. Semua inkarnasi yang disebutkan di atas adalah bahagian paripurna atau bahagian dari bahagian paripurna Tuhan. So tadi yang saya menyatakan, Sangkaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, dan Nimbakaswami Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mereka ini adalah inkarnasi yang disebutkan di atas adalah bahagian paripurna atau bahagian dari bahagian paripurna Tuhan. Tetapi Tuhan Sri Krishna adalah kepribadian ketuhanan yang asli daripada semua yang dinyatakan di atas. Semuanya muncul di planet setiap kali ada gangguan dicipta oleh ateis. Oleh kerana itu, kita hendaknya mengambil Bhagavad Gita sebagaimana diarahkan oleh kepribadian ketuhanan sendiri dalam bab 4 Bhagavad Gita, huraian 1 dan 3. Bab 4. Sri Bhagavan Vacha Imam Vivasvate Yogam Prattavan Aham Abhyayam Vivasvan Manave Praha Manur Ikshvakave Bravit. Kepribadian ketuhanan Sri Krishna mengatakan, saya menginspirasikan ilmu yoga yang tidak teridam ini kepada Dewa Matahari, Vivaswan, dan Vivaswan menginspirasikan kepada Manu, ayah umat manusia, dan Manu pada gilirannya menginspirasikan kepada Ikshvaku. Di sini apa yang dijelaskan adalah sebelum Bhagavad Gita
jelaskan pada Arjuna, Bhagavad Gita telah dijelaskan kepada Dewa Matahari iaitu Vivaswan sebelum Krishna menguraikan kepada Arjuna. Dewa Matahari pula Vivaswan dan menginstruksikan kepada Manu. Dan Manu pula menginstruksikan kepada Ikshawaku. Sebeginilah dulu pada zaman dahulu Bhagavad Gita dihuraikan mengikuti disiplin section iaitu parampara. Parampara dinyatakan sebagai turun ketemuran macam mana Bhagavad Gita ini dihuraikan. Pada suatu masa Bhagavad Gita ini telah berhenti disebabkan tidak siapa-siapa yang membawa Bhagavad Gita ini kepada manusia yang berhidup di dunia alam material ini. Di sini Tuhan memberikan tahu bahawa Arjuna bahawa sistem yoga ini Bhagavad Gita pertama kali diucapkan kepada Dewa Matahari dan Dewa Matahari menjelaskan kepada Manu, Manu menjelaskan kepada Ikshawaku. Dengan cara itu, dengan suksesi murid, satu demi satu pembicara, sistem yoga ini telah turun. Tapi dalam perjalanan waktu itu telah menjadi hilang. Akibatnya Tuhan harus berbicara lagi kali ini kepada Arjuna di medan perang Kurukshetra. Disebabkan Bhagavad Gita ini telah berhenti pada sesuatu perjalanan itu dan juga hilang. Akibat itu Tuhan harus berbicara lagi kali ini kepada Arjuna. Dan mengapa Krishna perlu membicara Bhagavad Gita ini kepada Arjuna? Dia memberitahu Arjuna bahawa dia berkaitan dengan rahsia tertinggi dan ini kepadanya kerana Arjuna adalah pengabadian dan temanya. So, Krishna mahu Arjuna mendengar Bhagavad Gita ini kerana dia adalah kawan Arjuna dan juga pengabdi yang bagaimana pengabdian yang kuat untuk Krishna. Pokok dari ini adalah bahawa Bhagavad Gita adalah perjanjian dan yang terutama dimaksudkan untuk pengabdi Tuhan. Bhagavad Gita ini adalah untuk seseorang yang hendak menjadi pengabdian yang kukuh dan serius. So di sini terjelas ada 3 jenis translatis iaitu Jnani, Yogi dan Bhakta atau peniru, pendiditato dan pengabdi. Di sini Tuhan dengan jelas memberitahu Arjuna bahawa dia menjadikan penerima pertama dari parampara baru suksesi murid. So, mengapa Krishna memilih Arjuna dekat sini? Sebabnya ada satu kepentingan utama iaitu Krishna hendak Arjuna menjadi penerima pertama Bhagavad Gita dari parampara yang baru. Sebelum ini ada satu parampara iaitu Krishna membagi tahu menjelaskan Bhagavad Gita ini kepada Dewa Matahari, lepas tu Ikshawaku dan Manu. So setelah dalam perjalanan Bhagavad Gita ini hilang, Krishna hendak mengulang balik dan menjadikan penerima yang baru dan juga mengatasikan parampara yang baru untuk membawa Bhagavad Gita ini kepada semua manusia yang duduk di alam material ini. So, penerima pertama dari parampara baru suksesi murid kerana suksesi lama rosak. Oleh kerana itu adalah keinginan Tuhan untuk mendirikan parampara lain dalam garis pemikir yang sama, turun dari Dewa Matahari kepada orang lain. Dan itu adalah keinginannya agar ajarannya didistribusi baru oleh Arjuna. Dia ingin Arjuna menjadi otoritas dalam memahami Bhagavad Gita. Jadi kita melihat bahawa Bhagavad Gita diinstruksikan kepada Arjuna, terutama kerana Arjuna adalah pengabdi Tuhan, siswa langsung Krishna dan teman intimnya. Oleh kerana itu, Bhagavad Gita paling baik dipahami oleh seseorang memiliki kualitas yang mirip dengan Arjuna. Artisnya dia harus menjadi pengabdi dalam hubungan langsung dengan Tuhan.
bagaimana saya menjelaskan di awal tadi, seseorang hendak memahami Bhagavad Gita dan hendak membaca Bhagavad Gita dengan teliti, seseorang itu perlu mengabdikan atau menjadi pengabdi Tuhan atau devotee yang rapat kepada Tuhan, ataupun dia patut memiliki kualitas yang mirip seperti Arjuna. Apa kualitas Arjuna? Arjuna adalah seorang teman dan juga seorang pelajar, dan juga, bukan saja itu, dia juga bahagian daripada keluarga dan lain-lain. Di sini dihuraikan, segala setelah seseorang menjadi pengabdi Tuhan, dia juga memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Itu adalah materi pelajaran yang sangat rumit. Tetapi secara singkat dan dinyatakan bahawa seorang pengabdi berada dalam hubungan dengan kepribadian tertinggi ketuhanan dengan salah satu dari 5 cara berbeza. So, seseorang itu boleh merapat kepada Tuhan dengan 5 jenis atau 5 cara yang berbeza. Yang pertama adalah seorang dapat menjadi pengabdi dalam keadaan pasif. Seorang yang dapat menjadi pengabdi dalam keadaan aktif. Seorang dapat menjadi pengabdi sebagai teman. Seorang dapat menjadi pengabdi sebagai orang tua. Seorang mungkin mengabdi sebagai kekasih suami isteri. So antara yang 5 ini, Arjuna adalah jenis yang ketiga. So, seorang dapat menjadi pengabdi sebagai teman. So Arjuna adalah teman kepada Tuhan Sri Krishna. So bukan saja itu, kita pun sebagai manusia, kita adalah part and parcel. Salah sebahagian daripada Tuhan. So kita juga boleh mengikuti semua pengabdian yang dijelaskan di sini, iaitu 5. Kita boleh jadi teman atau orang tua kepada Krishna, atau suami isteri, atau kekasih, atau seseorang yang pengabdi yang aktif. Arjuna juga menjalin hubungan dengan Tuhan sebagai sahabat. Tentu saja ada teluk pembedahan antara persahabatan ini dan persahabatan yang ditemukan di dunia material. Ini adalah persahabatan transcendental yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Apa yang dijelaskan di sini adalah persahabatan antara Krishna dan Arjuna. Jikalau seseorang itu dapat berhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa, so dia itu adalah transcendentalist. Boleh diberitahu sebagai seorang yang alim atau kawan yang rapat pada Sri Krishna. Tentu saja setiap orang memiliki hubungan tertentu dengan Tuhan, dan hubungan itu dibangkitkan oleh kesempurnaan pelayanan renungan. Tetapi dalam status kehidupan kita saat ini, kita tidak hanya melupakan Tuhan yang Maha Tinggi, I think your earphone got some problem. You couldn't hear. Krishna. Krishna. Yes. Now it's working. Okey, maaf kerana kegangguan. Tetapi kita telah melupakan hubungan kekal kita dengan Tuhan. So, apabila semua manusia setelah melahir di dunia alam material ini, kita telah melupakan apa tujuan penting kita beranak balik di dunia material ini. So, apakah patut kita melakukan setelah kita beranak di alam material ini dan juga pelbagainya. So,
seorang dapat menghidup kembali swarupa itu dan tahap itu disebut swarupa siddhi, kesempurnaan posisi konstitusional seseorang. Jadi Arjuna adalah seorang pengabdi dan dia berhubung dengan Tuhan dalam persahabatan. Bagaimana Arjuna menerima Bhagavad Gita? Ini harus dicatat. Cara penerimaannya diberikan dalam bab 10. So, setelah Arjuna mendengar semua penjelasan daripada Krishna tentang Bhagavad Gita di medan Kurukshetra, Arjuna telah menerima Bhagavad Gita sebagai ulasan yang amat penting kepada seseorang. So, dalam bab 10, huraian 12 hingga ke-14, Arjuna menyatakan, berkata, anda adalah kepribadian tertinggi ketuhanan, tempat tinggal utama yang paling murni, kebenaran mutlak. Anda adalah orang yang abdi, transcendental, asli yang belum lahir, yang terbesar. Semua bijak besar seperti Narada, Asita, Devala dan Vyasa mengkonfirmasikan kebenaran ini tentang anda. Di sini Arjuna cuba menjelaskan sebelum Arjuna menerima Bhagavad Gita ini, semua para transcendentalist yang mahir dalam Veda telah menerima Bhagavad Gita ini sebagai satu penerangan yang amat penting. Sebabnya semua penjelasan ini dinyanyikan oleh Sri Krishna pada di medan selera kepada Arjuna. So, siapa yang menerima semua Bhagavad Gita yang dijelaskan Arjuna kepada yang Krishna menjelaskan kepada Arjuna, iaitu Narada, Asita, Devala dan Vyasa. So mereka yang mengkonfirmasikan bahawa Bhagavad Gita ini adalah perkara yang sebenar dan juga amat penting kepada manusia yang berhidup di alam material ini. Okay, saya sambung. Hai orang Krishna, orang yang beriman, sesungguhnya aku menerima kebenaran yang telah kamu katakan itu. Dan sekali-kali aku tidak dapat memberiku seorang pun di antara kita, di antara kaum yang kamu tunjukkan kepadaku, dapat baik setengah dewa maupun setan, yang ya Tuhan tidak dapat memahami kepribadiannya. So, tidak siapa-siapa pun yang boleh memahami Tuhan Sri Krishna, kerana tidak seorang pun yang mempunyai hubungan yang rapat ataupun yang benar kepada Tuhan Sri Krishna. So jikalau seseorang itu hendak merapat kepada Tuhan Sri Krishna, kita perlu menjalankan hubungan yang rapat sebagai membuat apakah yang Krishna perlu, seperti membuat chanting Hare Krishna, Maha Mantra, dan juga membuat perkara-perkara yang telah dijelaskan Krishna dalam buku Bhagavad Gita ini. Kita akan menguraikan kesemua itu pada bab-bab yang kemudian. So, setelah mendengar Bhagavad Gita dari kepribadian tertinggi ketuhanan, Arjuna menerima Krishna sebagai Param Brahma, Brahman yang agung. Tidak makhluk hidup adalah Brahman, tetapi makhluk hidup tertinggi atau kepribadian tertinggi ketuhanan adalah Brahman tertinggi. Param Dhamma berarti bahawa dia adalah tempat istiarat atau tempat tinggal tertinggi dari segalanya. Pavitram berarti bahawa dia murni, tidak ternoda oleh kontaminasi material. Purusham yang bersenang-senang di dunia sehingga bersenang-senang dengan orang yang beriman.
Saswadam Abdi Devyam Transcendental Adi Devam kepribadian tertinggi asli ketuhanan. Ajam yang belum lahir dan Vibhum yang terbesar. Sekarang orang mungkin berfikir bahawa Krishna itu adalah teman Arjuna. Arjuna mengatakan kepadanya semua ini dengan cara sanjungan. Tetapi Arjuna hanya untuk mengusir keraguan semacam dari fikiran para pembaca Bhagavad Gita membuktikan pujian ini dalam ayat berikutnya. Ketika dia mengatakan bahawa Krishna diterima sebagai kepribadian tertinggi ketuhanan tidak hanya oleh dirinya tersendiri tetapi oleh pihak terwena seperti Narada, Asita, Devala dan Vyasadeva. Ini adalah kepribadian yang hebat didistribusikan pengetahuan Veda kerana diterima oleh semua acarya. Oleh kerana itu, Arjuna Krishna bahawa ia menerima apa pun yang dikatakan untuk benar-benar sempurna. Sarvam etat kritam. Aku menerima semua yang kau katakan untuk menjadikan kenyataan. Arjuna juga mengatakan bahawa kepribadian Tuhan sangat sulit dipahami dan bahawa dia tidak dapat diketahui bahkan oleh itu setengah dewa yang besar. Dia berarti bahawa Tuhan bahkan tidak dapat dikenal sebagai kepribadian yang lebih besar daripada manusia. Jadi bagaimana manusia dapat memahami Tuhan Sri Krishna menjadi pengabdiannya? So di sini ya Krishna menjelaskan tentang dewa macam mana pun seseorang itu amat mengetahui tentang Krishna atau mempunyai hubungan yang rapat dengan Krishna, jikalau mereka tidak mengikuti arahan-arahan yang patut diikuti, mereka tidak dapat mengetahui tentang Krishna dengan sempurna. So di sini Arjuna menyatakan dewa-dewa yang sangat kuat dan acarya-acarya yang kuat pun masih lagi tidak dapat memahami memahami Tuhan Sri Krishna. Ini kerana mereka tidak mengikuti arahan-arahan yang sepatutnya diikut. Oleh kerana itu, Bhagavad Gita harus diambil dalam semangat pengabdian. Orang tidak boleh berfikir bahawa dia sama dengan Krishna. So Bhagavad Gita perlu membaca atau mendengar dengan semangat pengabdian. Kita tidak boleh fikir yang bahawa kita ini adalah sesama dengan Tuhan Sri Krishna. Juga tidak boleh berfikir bahawa Krishna adalah kepribadian biasa atau bahkan kepribadian yang sangat hebat. Tuhan Sri Krishna adalah kepribadian tertinggi ketuhanan. Jadi menurut penyataan Bhagavad Gita atau penyataan Arjuna, orang yang mencuba memahami Bhagavad Gita, kita tidak seharusnya, setidaknya harus secara teoretis menerima Krishna sebagai kepribadian tertinggi Tuhan. Dan dengan roh tunduk itu dapat memahami Bhagavad Gita, kecuali seseorang membaca Bhagavad Gita dalam roh, menurut sangat sulit untuk memahami Bhagavad Gita kerana itu adalah misteri besar. So apa yang dijelaskan dekat sini adalah orang yang tidak boleh berfikir bahawa dia sama dengan Krishna ataupun berfikir bahawa Krishna adalah kepribadian biasa. So jikalau kita tidak menerima Tuhan Sri Krishna itu sebagai Tuhan yang Maha Esa atau jikalau kita tidak menerima Tuhan Sri Krishna itu sebagai Tuhan yang Maha Esa, so kita tidak dapat membaca atau memahami Bhagavad Gita itu dalam situasi yang bukan sempurna. Kerana Bhagavad Gita adalah satu misteri yang paling besar.
So maaf gangguan ya. So di sini kita menyambung balik apakah itu Bhagavad Gita, dan tujuan Bhagavad Gita adalah untuk kita telah datang kepada topik yang perlu kita mengetahui pada hari ini. So ini adalah topik yang amat penting. So apa itu Bhagavad Gita? So Bhagavad Gita adalah satu satu informasi yang datangnya daripada mulut Sri Krishna kepada Arjuna. So jika penjelasan Bhagavad Gita ini datang daripada Tuhan Yang Maha Esa, so semua ayat-ayat dan perkataan yang dikeluarkannya itu adalah penting dan perlulah mengikut dengan tidak dengan tidak keraguan. So kita perlu menerimanya dengan sempurna. So di sini dinyatakan adalah dan bukan saja itu, Bhagavad Gita ini adalah satu penjelasan kepada manusia di dalam dunia material ini yang hidup dengan penuh kesengsaraan, kesusahan dan dengan keseksaan. So disebabkan semua manusia ini hidup di dunia ini dengan kesusahan, dengan tidak tahu memahami cara hidup seseorang itu atau apa sebenarnya kehidupan manusia di dalam material ini. So Krishna telah menjelaskan dan membagi tahu informasi yang amat penting ini untuk kepada semua manusia atau kehidupan yang hidup di dalam dunia material ini supaya mereka boleh diselamatkan dan juga semua manusia dapat tahu apakah kepentingan saya menghidup di dunia ini dan apa sepatutnya saya perlu dilakukan supaya saya tidak dapat dilahirkan di bumi ini setelah saya meninggalkan bumi ini, dan ke manakah saya perlu pergi selepas saya meninggalkan dunia atau alam material ini. So di sini Krishna menyatakan tujuan Bhagavad Gita adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari keseisaan keberadaan materi. Setiap orang berada dalam kesulitan dalam banyak hal kerana Arjuna juga berada dalam kesulitan. Dalam harus melawan pertempuran Kurukshetra, Arjuna menyerah kepada Sri Krishna dan akibatnya Bhagavad Gita ini diucapkan. Tidak hanya Arjuna tetapi setiap dari kita penuh dengan kecemasan kerana keberadaan materi ini. Keberadaan kita adalah dalam suasana tidak ada. Sebenarnya kita tidak dimaksudkan untuk terancam oleh tidak adanya. Keberadaan kita abdi. Tetapi entah bagaimana atau lainnya kita dimasukkan ke dalam asat mengacu pada apa yang tidak ada. So di sini menjelaskan bahawa Arjuna berada dalam situasi yang amat sengsara atau kesulitan dalam arus melawan pertempuran Kurukshetra. Arjuna berasa tidak mahu melawan dalam pertempuran Kurukshetra. Dia meragu-ragu dan dia mempunyai pelbagai masalah dan juga konflik dalam dirinya. Disebabkan itulah Krishna memberitahu dan menyanyikan Bhagavad Gita ini kepada Arjuna. Apa yang Krishna bagi tahu kepada Arjuna adalah untuk setiap kesulitan atau masalah yang kita sentiasa berjalan dalam perjalanan hidup kita, semuanya adalah rumit dan penuh dengan kesengsaraan
dan tidak mempunyai satu perjalanan yang terang atau perjalanan yang sesuai untuk kita. So, disebab itulah Krishna menjelaskan kepada Arjuna Bhagavad Gita ini. So, dari begitu banyak manusia yang berderita, ada beberapa yang benar-benar bertanya tentang posisi mereka. Seperti apa mereka, mengapa mereka dimasukkan ke dalam posisi canggung ini dan sebagainya. Kecuali seseorang terbangun pada posisi ini, dipernyatakan penderitaannya. Kecuali dia menyedari bahawa dia tidak ingin penderitaan, melainkan ingin membuat solusi untuk semua penderitaan, maka seseorang tidak dianggap sebagai manusia yang sempurna. Di sini menyatakan bahawa semua manusia yang hidup di dalam alam material ini adalah sebenarnya hidup dalam kegelapan. So, jikalau seseorang itu hidup dalam kegelapan, dia manusia itu tidak akan mengetahui bagaimana cara jalan yang nak keluar jika mereka hidup dalam kegelapan. So, dalam semua jenis manusia dalam alam material ini, ada seseorang itu boleh menyedari jalan keluar daripada kegelapan itu. So, di sini menerangkan bagaimana seseorang itu dapat mengeluar daripada kegelapan dengan sempurna dan tidak menderita atau terlibat dalam apa-apa penderitaan, kesusahan. Sebagai manusia yang sempurna, manusia dimulai ketika penyelidikan semacam ini terbangun dalam fikiran seseorang. Dalam Brahma Sutra, penyelidikan ini disebut Brahma Jicnasa atau tak Brahma Jicnasa. Setiap aktivitas manusia harus dianggap gagal kecuali dia bertanya tentang sifat mutlak. Oleh kerana itu, mereka yang mulai mempertanyakan mengapa mereka menderita atau dari mana mereka berasal dan ke mana mereka akan pergi setelah kematian adalah siswa yang tepat untuk memahami Bhagavad Gita. Siswa yang tulus juga harus memiliki rasa hormat yang tegas terhadap kepribadian tertinggi ketuhanan. Siswa itu adalah Arjuna. So, di sini telah menjelaskan, tadi saya menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu boleh mengeluar daripada penderitaan dalam dunia ini dan bagaimana ia boleh terselamatkan orang-orang yang dalam kesusahan itu. Semuanya terterang di dalam asal usul dalam Bhagavad Gita ini, dan juga dari mana mereka berasal dan ke mana mereka akan pergi setelah kematian adalah siswa yang tepat untuk memahami Bhagavad Gita. So, di sini dalam semua yang dijelaskan dalam huraian Bhagavad Gita ini, so Arjuna adalah seorang yang kepribadian tertinggi ketuhanan. So, that's why Arjuna dapat mendengar Bhagavad Gita ini daripada Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. So, Bhagawan Sri Krishna telah menjelaskan Bhagavad Gita ini kepada Arjuna dalam medan Kurukshetra. So, dia adalah seorang yang kepribadian tertinggi kepada Tuhan Yang Sri Krishna. So, kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia kegelapan ini, kita pun memerlukan satu kualiti yang sama dengan Arjuna. Kita perlu membuat apa yang sepatut membuat semasa kita hidup di dalam alam material ini, dan juga perlu mengikuti semua cara-cara yang dinyatakan dalam Bhagavad Gita ini, barulah kita dapat diselamatkan daripada dunia alam material ini dan kita akan menyampai ke dunia Tuhan, iaitu Vaikunta, setelah kita meninggal dunia material ini.
So di sini Krishna telah menyatakan Krishna akan jika seseorang manusia yang hidup alam material ini mengikuti apa yang ada dalam Bhagavad Gita ini dengan sempurna atau mendengar Bhagavad Gita ini daripada seseorang kepribadian Tuhan yang Maha Esa, mereka akan diselamatkan dan dibawa kepada dunia ketuhanan Vaikuntha. So ini telah dinyatakan di Srimad Bhagavatam bab 1866. Bhagavad Gita. So sarva dharman parityajya mam ekam saranam raja aham tvam sarva papebhyo moksha saishyami ma sucaha. So di sini Krishna menyatakan, dan dibiarkanlah aku dari mengaku dan terserah dirilah kepadaku, yakni dengan cara aku menyerahkan diri kepadaku dan kepadakulah kembali, aku akan menyelamatkan dari semua reaksi berdosa. Jangan takut. Tuhan telah menggambarkan berbagai jenis pengetahuan dan proses agama, pengetahuan tentang Brahman tertinggi, pengetahuan tentang super soul, pengetahuan tentang pelbagai jenis perintah dan status kehidupan sosial, pengetahuan tentang urutan kehidupan yang disunat, pengetahuan tentang not attachment, akal dan kontrol pikiran meditasi. Dia telah menggambarkan dalam banyak hal pelbagai jenis agama. Sekarang dalam meringkaskan Bhagavad Gita, Tuhan mengatakan bahawa Arjuna hendaknya menyerahkan semua proses yang telah dijelaskan kepadanya. Dia harus menyerah pada Krishna. Penyerahan itu akan menyelamatkan dari segala macam reaksi berdosa kerana Tuhan secara peribadi berjanji untuk melindunginya. So di sini Krishna menyatakan bahawa Arjuna telah menyerah dirinya kepada Tuhan Sri Krishna setelah mendengar semua penjelasan tentang Bhagavad Gita daripada Tuhan Sri Krishna. Dia telah sedar apa itu kepentingan seorang manusia dan bagaimanakah manusia hidup perlu hidup dan apakah tanggungjawab seorang manusia hidup di dalam material ini. So setelah mendengar semua penjelasan ini, Arjuna telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan Sri Krishna berjanji kepada Arjuna dia akan menyelamatkan seseorang pengabdi Tuhan itu dari segala macam reaksi berdosa. Tuhan Sri Krishna akan menyelamatkan semua manusia yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mengikuti semua cara-cara dan peraturan-peraturan dan juga sentiasa mengikut apa yang dinasihatkan dalam Bhagavad Gita ini. So semua pengabdian Tuhan manusia sebagai itu akan diselamatkan daripada semua kesusahan dan juga berdosa. Dalam bab ke-7 dikatakan bahawa hanya orang yang telah menjadi bebas dari segala reaksi berdosa yang dapat mengambil untuk menyembah Tuhan Krishna. Dengan demikian seseorang mungkin terfikir bahawa kecuali dia bebas dari semua reaksi berdosa yang tidak dapat dia ambil untuk proses penyerahan. Untuk keraguan seperti itu, di sini dikatakan bahawa bahkan jika seseorang tidak bebas dari semua reaksi berdosa, hanya dengan proses penyerahan kepada Sri Krishna, dia secara otomatis dibebaskan.
Tidak perlu upaya keras untuk membebaskan diri dari reaksi berdosa. Seseorang harus secara tidak ragu-ragu, tidak ragu Krishna sebagai penyelamat tertinggi dari semua entitas yang hidup. Dengan iman dan kasih, seorang hendaklah berserah diri kepadanya. So di sini Krishna menyatakan, walaupun seseorang itu membuat pelbagai dosa dalam kehidupannya, jika pada waktu keakhirannya dia menyerah dirinya kepada Tuhan Krishna, Krishna masih lagi akan menyelamatkan roh manusia yang berdosa itu. So di sini Chaitanya Mahaprabhu menyatakan proses yang paling senang untuk menyerah diri atau mengadakan hubungan yang rapat pada Krishna, seseorang itu perlulah mendengar veda ini daripada seseorang yang mempunyai hubungan yang rapat kepada Tuhan Sri Krishna. So pada zaman sekarang ini, Sri Krishna telah menyatakan tadi, kita mempunyai discipline section, iaitu parampara. So sesiapa yang ikuti parampara atau mendengar Bhagavad Gita ini daripada parampara yang sebenarnya, dialah yang dapat merasai atau Bhagavad Gita ini dengan lebih teliti, dan juga dia dapat merasakan semua kebaikan yang ternyata di dalam Bhagavad Gita ini. So bukan saja itu, Chaitanya Mahaprabhu juga membagi tahu perkara ataupun masalah yang senang diselesai atau senang seseorang itu mengikuti adalah paling senang membuat chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jika seseorang itu membaca mantra ini dalam setiap saat dalam kehidupannya, dia akan diselamatkan pada waktu keakhiran dia melepas daripada dunia alam material ini. So dengan ini saya menghabiskan penjelasan saya tentang Bhagavad Gita ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan atau ingin membagi tahu apa-apa, boleh berterusan. Hare Krishna, Prabhu, Mataji. Do you have any questions? Okay, so far I think we don't have any questions. I think we can proceed, Mataji and Prabhu. Hare Krishna. We can end this class for today. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. All Prabhu, Prabhu. Prabhupada. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Prabhu, is Achutya Gopal Das from Singapore? No, it's from Malaysia, Mataji. Oh, from Malaysia. And then we have another person, Mangai, Yeah, she is also from Malaysia, JB. Chandra Rai Pratiya, and Sadhu Parante, all from Malaysia. Yeah, all from Malaysia. Okay. But as in like just, so my general question is I'm sure they also understand English. Okay. Yeah. What do you think if convert this one all to the Friday class? Or you think that I don't know what's the other